Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah izinnya dapat kita bertemu walaupun di alam maya ini. Okey, syabas dan tahniah kepada semua kerana telah berjaya menempatkan anak-anak di SK Sungai Rapat ini. Terima kasih juga diucapkan kepada tuan-tuan dan puan kerana telah memilih SK Sungai Rapat sebagai tempat pendidikan sekolah rendah pertama untuk anak-anak tuan-tuan dan puan sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan barisan pentadbir SK Sungai Rapat. Seperti mana yang sedia maklum, kita semua sedia maklum bahawa kita telah menerima seorang guru besar baharu iaitu Puan Siti Rohayah binti Haji Ahmad. Guru penolong kanan pentadbiran iaitu Encik Badrul Hasni bin Abdul Wasani. Guru penolong kanan hal ehwal murid iaitu Puan Hajah Norehan binti Abdul Hadi. Seterusnya penolong kanan co-curriculum iaitu Encik Muhammad Asri bin Zainun Amri, dan akhirnya saya Puan Juliana binti Ahmad Mahidin selaku penolong kanan petang SK Sungai Rapat. Dalam keadaan negara atau dunia yang sedang dilanda pandemik ini, jadi pihak sekolah telah mengambil langkah untuk menggunakan medium ini sebagai untuk menyampaikan maklumat awal kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan kemasukan anak-anak tahun 1 sesi 2021. Okey, antara maklumat yang akan disampaikan adalah berkaitan dengan sesi persekolahan 2021, sesi pendaftaran, peraturan-peraturan berkaitan iaitu pakaian dan kehadiran murid, pentaksiran bilik darjah dan seterusnya fail peribadi murid. Baiklah, bagi sesi persekolahan pada tahun 2021, pembukaan sekolah adalah pada 20 hari bulan Januari 2021 iaitu bersamaan dengan hari Rabu. Murid tahun 1 akan bersekolah di sesi petang. Ya, sekolah ini terdapat 2 sesi iaitu sesi pagi tahun 4, 5 dan 6 dan bagi sesi petang iaitu tahun 1, 2 dan 3. Jadi murid tahun 1 akan mula bersekolah di sesi petang pada 20 hari bulan Januari 2021 bersamaan dengan hari Rabu. Waktu persekolahan adalah seperti berikut, iaitu hari Isnin hingga Khamis masuk jam 1.25 petang dan pulang pada jam 6.15 petang. Hari Jumaat masuk pada 12.55 tengah hari dan pulang pada 6.15 petang juga. Walau bagaimanapun, sesi persekolahan ini adalah bergantung kepada pindaan. Sekiranya berlaku pandemik lagi, pihak kementerian akan mengubah jadual waktu persekolahan, jadual kurikulum kita, dan kita akan mengubahlah jadual waktu persekolahan berikut. Okey. Seterusnya bagi sesi pendaftaran, untuk murid tahun 1 2021 kita akan adakan mengikut ketentuan berikut. Okey, tarikh sesi pendaftaran adalah pada 14 Januari tahun 2021 bersamaan hari Khamis. Kita bahagikan kepada 2 sesi iaitu sesi pertama jam 8.30 pagi hingga 10.30 pagi iaitu melibatkan kelas 1 Zuhal dan 1 Utarik. Seterusnya sesi kedua iaitu pada 11 pagi hingga 1 petang yang melibatkan kelas 1 Neptune dan 1 Marikh. Pada hari tersebut ibu bapa akan berjumpa dengan guru-guru kelas masing-masing, anak-anak masing-masing, dan akan dibekalkan dengan sebuah fail peribadi di mana di dalam fail tersebut terdapat beberapa borang ataupun maklumat yang perlu dilengkapkan yang saya akan nyatakan di akhir nanti, dan akan perlu dihantar kepada pihak sekolah pada hari pertama persekolahan iaitu 20 Januari 2021. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pakaian murid. Untuk lelaki, baju kemeja berlengan pendek berwarna putih, seluar panjang berwarna biru gelap, tali pinggang berwarna hitam, lencana dan tanda nama, tali leher,
kasut dan stokin berwarna hitam atau putih. Sama ada murid itu memakai stokin putih, dia perlu pakai kasut putih, atau sebaliknya lah, kalau stokin berwarna hitam, kasutnya pun berwarna hitam. Okay, seterusnya bagi murid perempuan, baju kurung berwarna putih, kain berwarna biru gelap, tudung berwarna putih bagi murid yang beragama Islam. Seterusnya lencana dan tanda nama, kasut dan stokin warna hitam atau putih. Seterusnya kita ada pakaian sukan atau baju pendidikan jasmani. Pakaian ini boleh didapati di kedai buku sekolah, iaitu t-shirt sukan sekolah dan juga seluar sukan berwarna hitam atau biru gelap. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kepada skrin, iaitu tentang panduan pakaian sekolah. Dari segi baju, seluar, tali leher dan juga kedudukan lencana dan tanda nama. Ya. Kedudukan nama adalah di atas bahagian poket dan lencana di atas bahagian tanda nama. Ya. Bagi murid perempuan pun sama, ya. Jadi di bahagian poket tiada apa-apalah yang ditampal di situ. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kehadiran murid. Murid-murid wajib hadir ke sekolah pada hari persekolahan kecuali sakit. Ibu bapa atau penjaga perlu menyertakan sijil cuti sakit jika murid-murid tersebut sakit. Surat amaran akan dikeluarkan jika tidak hadir 3 hari berturut-turut atau 10 hari berselang atau berkala. Ya. Seterusnya, maklumat kehadiran akan dimasukkan dalam sistem aplikasi pengkalan data murid pada setiap hari selewat-lewatnya jam 2 petang bagi murid sesi petang, dan sekiranya murid tidak dapat hadir, sila beri maklumat awal kepada pihak sekolah. Ibu bapa dan penjaga hanya dibenarkan menghantar anak sehingga ke pintu pagar sekolah sahaja. Ya. Begitu juga pada hari pertama persekolahan. Jadi fail yang perlu puan atau tuan-tuan dan puan-puan hantar, sila masukkan dalam beg sekolah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay. Sebarang masalah yang berkaitan dengan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan boleh berbincang dengan pihak sekolah. Baiklah, kita akan pergi kepada pentaksiran bilik darjah. Ya. Untuk pengetahuan semua, pentaksiran bilik darjah ini adalah menggantikan peperiksaan yang sebelum ini murid-murid akan menduduki peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun. Tetapi bermula pada tahun 2018 peperiksaan tersebut telah dimansuhkan, ya, pemansuhan amalan peperiksaan pertengahan dan akhir tahun murid tahap 1, tahun 1, 2 dan 3 di Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia mulai tahun 2019. Garis panduan pelaksanaan PBD atau pentaksiran bilik darjah ini bagi murid tahap 1 berserta kaedah pelaksanaan telah disertakan bersama sebagai lampiran dalam surat siaran KPM bilangan 14. Objektif pentaksiran bilik darjah ini adalah ia bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan dan kemajuan pembelajaran, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid supaya tindakan susulan yang sesuai sama ada untuk meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran murid dapat diambil secara serta-merta. Di samping itu, PBD dapat memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan semua, kaedah pentaksiran ini dijalankan seperti berikutlah. Pembelajaran secara bercerita, projek mudah, kuis, permainan, main peranan. Ya. Jadi cikgu akan membimbing murid atau mengajar murid menggunakan kaedah-kaedah seperti ini untuk mereka menilai bagaimanakah perkembangan murid-murid tersebut, ya,
Perkembangan dinilai ada secara menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani dan sosial murid. Bagi tahap penguasaan murid, guru-guru akan menilai dan memberi TP ataupun tahap penguasaan murid. Pada tahap 1, murid hanya tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respon terhadap perkara asas sahaja. Bagi tahap 2, murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari dalam bentuk komunikasi. Untuk tahap 3, murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Ya. Jadi guru-guru ataupun pihak sekolah berharap murid-murid dapat menguasai sekurang-kurangnya TP3. Ya. Jika dia masih di TP1 atau TP2, ia bermaksud murid-murid masih belum menguasai tahap penguasaan minimum yang ditetapkan oleh bahagian kurikulum pendidikan kurikulum. Ya. Okey, seterusnya jika mereka menguasai tahap 4, murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran iaitu mengikut prosedur atau secara analitik dan sistematik. Tahap 5, murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan suatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal bersikap positif. Seterusnya, tahap yang paling tinggi iaitu tahap 6, murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam penghasilan idea baharu serta boleh dicontohi. Ya. Kita mengharapkan agar murid-murid SK Sungai Rapat ini dapat menguasai tahap penguasaan sehingga ke TP6 lah. Cikgu-cikgu akan berusaha untuk menjadikan murid-murid ini betul-betul berkualiti dan mencapai tahap yang paling maksimum. Okey. Seterusnya, yang terakhir adalah pengisian borang maklumat murid. Seperti mana yang telah saya maklumkan tadi, ibu bapa akan dibekalkan dengan sebuah fail maklumat murid, fail pribadi murid pada hari pendaftaran. Jadi dalam fail tersebut terdapat beberapa maklumat yang perlu tuan-tuan dan puan-puan lengkapkan dan kembalikan kepada pihak sekolah. Yang pertama sekali adalah borang soal selidik maklumat peribadi murid. Jadi apa sahaja maklumat yang diminta di situ, tuan-tuan dan puan-puan perlu lengkapkan ya sebelum kembalikan kepada guru kelas masing-masing. Seterusnya, borang aplikasi pengkalan data murid iaitu borang APDM. Okey, yang ketiga, persetujuan perkhidmatan kesihatan ya, di mana murid-murid tahun 1 akan diperiksa oleh jururawat dari klinik kesihatan Kementerian Kesihatan. Jadi maklumat persetujuan dari pihak tuan-tuan dan puan-puan perlu ya disertakan. Seterusnya, borang permohonan bantuan persekolahan. Borang PB1 ada tercatat pada borang tersebut. Borang PB1 ini penting untuk puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan melengkapkannya agar tuan-tuan dan puan-puan dapat menerima sebarang bantuan yang berkaitan sekiranya layak. Okey, seterusnya pengesahan pendapatan iaitu borang PB2. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak mempunyai slip gaji sahaja, tuan-tuan dan puan-puan perlu lengkapkan borang PB2 dengan mengambil tanda tangan dari pihak penghulu atau ketua kampung. Baik, seterusnya adalah borang rawatan pergigian. Dalam borang tersebut, pihak Kementerian Kesihatan telah mengedarkan penjelasan tentang rawatan pergigian, perkhidmatan pergigian untuk sekolah.
Jadi pihak tuan-tuan dan puan-puan boleh baca maklumat yang tertera di borang tersebut dan melengkapkan borang tersebut agar murid-murid dapat menerima rawatan pergigian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Dan juga disertakan kad rawatan pergigian iaitu kad gigi yang biasa dipanggil warna hijau. Tuan-tuan dan puan-puan perlu melengkapkan bahagian-bahagian yang telah ditandakan dengan warna merah tersebut. Okey. Seterusnya kita akan sediakan, pihak sekolah akan menyediakan sehelai borang untuk tempahan tanda nama. Jadi borang tempahan tanda nama tersebut perlulah dihantar kepada guru kelas secepat mungkin agar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dapat menerima dengan cepat tanda nama mereka yang akan dilekatkan pada pakaian seragam sekolah. Okey. Bersama borang-borang tersebut, tuan-tuan dan puan-puan perlu menyertakan dokumen-dokumen penting iaitu yang pertama, 2 salinan sijil lahir, 2 salinan MyKit, 1 salinan jadual imunisasi murid, seterusnya 4 keping gambar, 1 salinan bil air atau elektrik, dan seterusnya salinan sijil prasekolah atau tadika jika ada. Begitulah tadi taklimat berkaitan dengan pendaftaran tahun 1 bagi sesi 2021. Semoga semua murid telah bersedia untuk melangkah ke tahun 1 dan sehingga kita berjumpa pada 14 Januari 2021 insya-Allah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Suhaila, Guru Pendidikan Islam SK Sungai Harapan. Di sini saya ingin berkongsi tentang subjek pendidikan Islam. Subjek pendidikan Islam ini akan berpandukan kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR, yang mana matlamat KSSR pendidikan Islam ini secara ringkasnya akan melahirkan individu yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh serta berakhlak mulia, serta menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa. Akan ada 4 waktu utama iaitu Al-Quran, Ulum Syariah, Jawi dan juga Tasmi'. KSSR pendidikan Islam ini akan memberi fokus utama kepada 7 bidang iaitu Al-Quran, Hafazan, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab dan juga Jawi. Untuk bidang Al-Quran, murid perlu menguasai bacaan Iqra' 1 sehingga Iqra' 6, yang mana mereka akan membaca pada waktu Al-Quran dan juga pada waktu Tasmi'. Di sini juga saya mengharapkan ibu bapa supaya memantau bacaan Iqra' anak masing-masing ketika di rumah supaya ada kesinambungan bacaan Iqra' di rumah dan juga bacaan Iqra' di sekolah. Okay, untuk bidang hafazan, mereka perlu menguasai surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas, 2 surah sahaja. Kemudian untuk bidang akidah, asas-asas Islam, rukun iman dan rukun Islam. Untuk bidang ibadah, mereka akan belajar tentang taharah, kebersihan, cara mengambil wuduk dan juga solat, menghafaz bacaan-bacaan dalam solat. Okay, kemudian yang kelima, bidang sirah, itu pengenalan Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, salah-silah keluarga Nabi. Untuk bidang adab, mereka akan belajar tentang akhlak. Untuk bidang jawi, mereka akan mengenal huruf-huruf jawi, membina suku kata terbuka, membina suku kata tertutup, serta membina beberapa perkataan. Okay, harapan saya di sini, apa yang mereka belajar mengenai pendidikan Islam sepanjang 2021 nanti, mereka akan memberi kesan pada hati-hati mereka serta dapat mengaitkan pelajaran mereka dengan realiti kehidupan semasa serta dapat mengamalkan Islam sebagai cara hidup mereka. Itu saja tentang subjek pendidikan Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.